Mereka pernah mengambil alih, tetapi kita lalai hingga menyebabkan kita duduk dalam keadaan ini. Jadi di Malaysia insya-Allah minggu depan kita akan lancarkan selepas Israel cuak. Israel cuak tu nak membangkitkan anak muda. Supaya TikTok ini dia orang kaji, dia lawan. Kita ni alhamdulillah better. Tetapi di negeri jiran bercakap bahasa Melayu, muka macam orang Melayu, hatta memang ada pun orang Melayu, tetapi dia punya sokongan kepada Israel, Israel tengok pun Israel terkejut. Aku ni nak cium dia ke tak? Pasal dia punya pro tu mengejutkan. Cerita, menyanyi. Ini sedang berlaku tuan-tuan. Propaganda luar biasa. Pasal ada pihak dah bawa naratif. Israel ini dia cuba bawa naratif bahawa kita ini tiru macam Malaysia. Macam mana Malaysia berpecah dengan Singapura. Singapura okey. Nampak tak? Macam mana dengan Indonesia, Papua New Guinea keluar. So boleh tak kita buat two-state solution? Maksudnya ada sikit bahagian Palestin dan ada banyak bahagian Israel. Kononnya two-state solution. Siapa yang bercakap berkenaan two-state solution, minta maaf, saya tidak bersama dan saya mengecam. Solusinya adalah bagi balik Palestin. Kalau ada orang Yahudi nak duduk, silakan. Tetapi dia duduk, dia kena iktiraf Palestin. Nampak tak? Kita ni sangat jelas. Bukan kata kita nak apa-apa dengan dia orang. Tapi dia orang tak nak duduk, dia orang bawa lagi daripada Yahudi-Yahudi pelbagai kasta. Yahudi ni ada kasta. Ada yang daripada Utopia. Tuan-tuan buka dalam Netflix, punya banyak cerita heroik. Sebenarnya di belakangnya cerita bagaimana spy Israel pergi keluarkan Yahudi, hantar masuk ke dalam Israel. Kita tengok, oh syok lah cerita ni. Cerita ni cerita berkenaan dengan spy. Sebenarnya dia dah brainwash kita bagaimana heroic action dia tu melepasi segala-galanya dan dia hantar pergi ke Israel. Jadi propaganda ini, dia bukan propaganda macam teori konspirasi yang tidak ada nas. Yang tidak ada mungkin fakta yang jelas. Teori mereka ini bukan teori lagi. Kerana mereka melaksanakan apa yang disebut normalisasi. Orang yang takut, orang yang bukan hak dia saja, dia cuba menormalkan sesuatu. Orang yang memang itu hak dia, dia nak normal apa? Dia dah ada geran. Dia dah ada pasport. Netanyahu ni tuan-tuan, dia lahir di bumi Palestin. Dan banyaknya yang sebelum-sebelum ini, mereka bukan lahir di bumi Palestin. Mereka datang daripada France. Datang daripada pelbagai. Jadi masuk, kena sign sebagai, kita kata, minta perlindungan. Ini semua sejarah yang duk ada. Jadi jangan terperangkap dengan normalisasi Israel. Kerana normalisasi Israel ini bukan dia nak halakan kepada rakyat saja di bawah ni. Dia halakan kepada media. Dia halakan kepada artis. Dia halakan kepada orang-orang penting kerajaan. Nampak? Dan dia susahkan lagi dalam kita nak buat kita punya keputusan apabila dia letakkan abang long orang Islam yang kita rasa macam seolah inilah kita punya geng, tiba-tiba geng kita pun dia makan juga. Kalau ikutkan tuan-tuan, minggu ni Arab Saudi nak jalin satu benda yang tak pernah dibuat, normalisasi. Dan ini adalah salah satu juga objektif tentera Mujahidin buat serangan ini untuk nak minta Saudi Arabia jangan teruskan. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah bukakan hati, tak jadi. Kenapa tuan-tuan? Mereka sudah menang apabila UAE jalinkan hubungan langsung. Apabila UAE mulakan, dia ada dia punya kesan dia. Bahrain ikut. Ada yang negara-negara kaya tapi kecil ikut.
ikut, menyusul negara Arab. Apa akan berlaku kalau Saudi pula yang menyusul untuk normalisasi Israel? Sudah pasti kelu lidah kita nak bercakap, serba salah nak bercakap, dan pastinya akan ada negara-negara bila dah dapat clearance, dia akan buat normalisasi juga. Allah sebaik perancang dan alhamdulillah digagalkan. Ini memeningkan kepala. Pasal dalam unggas yang lepas di PBB, perasan tak ada satu pertembungan. Erdogan pegang begini, ini adalah peta Palestin. Netanyahu cerita berkenaan Palestin. Dia kata apa? Sebelum normalisasi hubungan kami dengan negara-negara Arab, rantau ini tandus. Belagak tuan-tuan, angkuh. Negara ini tandus, tak ada apa-apa. Dan benar tuan-tuan. Minta maaf cakap, sebelum 1948, negara yang kita selalu dengar teknologi tinggi, Dubai dan sebagainya, padang pasir. Orang yang mula jumpa peluang ini sebenarnya adalah Sultan Abdul Hamid, dan mereka gagalkan kita. Selepas 48, naik, mendadak. Dan Netanyahu kata apa? Selepas dengan normalisasi bersama dengan kami, rantau ini diberkati dan mendapat kekayaan. Dia dah tukar sejarah secara berani di pentas dunia. Tak takut-takut dah. Pasal semua depan tu geng dia. Yang adalah geng kita yang kekalkan semangat untuk cakap benda yang benar. Jadi yang ni yang kita nampak. Okey, 40 tahun yang pertama, mereka buat kerja untuk dapatkan endorsement, tukar data semua. Google semua dah tak jumpa dah. Google Earth semua tulis itu adalah Israel. 40 tahun selepas itu tuan-tuan, kalau kita tengok di sini, okey, kita tengok sedikit. Bila Netanyahu ini, nama ni kena cakap, sebut Netanyahu laknatullah. Dia cuba pusingkan fakta, dan sebenarnya ramai juga yang macam betul juga ada. Iaitu dia tanya, Nabi Sulaiman ni daripada mana? Nabi Daud ni daripada mana? Nabi Isa ini bagaimana? Allah, kita yang sejarah tak baca ni terperangkap. Betul juga. Selepas tu dia tak cerita bagaimana dia dihalau. Bagaimana Firaun halau, Allah kasihan, Allah minta Nabi Musa dan Nabi Harun, Allah bagi mukjizat depan mata, melintasi dikala sedang diekori, sedang diperangi. Sampai saja selepas daripada Laut Merah, dia boleh khianat lagi. Itu adalah Bani Israel. Ini Bani Israel. Dan apa berlaku? Mereka hidup dalam pengusiran saja tuan-tuan. Minta maaf. Ini faktanya. Mereka duduk dalam pengusiran. Yang terakhir tuan-tuan, mereka duduk dalam Rom. Dinasti Rom 360 Masihi. Dan mereka diusir oleh Kaisar Rom. Kenapa tak dicerita? Maksudnya jangan cerita 2000 lepas tu. Cerita selepas 2000. Apa yang berlaku? Dan semasa Khalifah Saidina Umar Ibn Khattab, kita dapat penjelasan yang lebih clear bahawa di mana mereka dan kenapa kita perlu yang disebutkan pertaruhkan dengan jiwa, dengan darah, dengan nyawa kita. Kerana ia adalah wakaf. Tanah wakaf. Ini adalah kiblat kita. Contoh tuan-tuan. Na'udzubillah. Sekiranya Masjid Nabi, sekiranya Madinah dan Mekah itu orang Arab dah lumpuh ataupun dah berpaling tadah, kita wajib untuk pergi dan mempertahankan. Sama levelnya dengan Al-Quds, sama levelnya dengan Palestin. Dan begitulah apabila selepas Saidina Umar, tentera salib kuasai balik, 90,000 umat Islam dibunuh. Ini kenapa sejarah ini tak dicerita, disembelih hingga disebutkan bahawa sungai-sungai penuh dengan darah. Tetapi selepas kembalinya
kita mengambil alih 1187 Masihi, Salahuddin Al-Ayyubi dia ambil dan dia buat kaedah sunnah Rasulullah bahawa takkan siapa pun akan dicederakan. Yahudi takut, Kristian takut, tapi no problem. Dan akhirnya kita kalah di perjanjian Balfour, dan pada 1948 15 Mei PBB isytiharkan. Ini adalah sejarah panjang yang kita tengok. Kita pernah menang 2 kali, mereka pernah mengambil alih, tetapi kita lalai hingga menyebabkan kita duduk dalam keadaan ini. Tetapi dia bukanlah, cerita ini tidak ada happy ending tuan-tuan. Ada. Happy ending dia last kali saya akan cerita.